Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita sambung kembali kelas kita ataupun kuliah kita pagi tadi, dan untuk makluman ikhwah semua, kuliah pagi tadi anda dah upload di YouTube, jadi boleh tengok di playlist I'rab. Ada satu playlist kalau type Zoom, kuliah Zoom Abu Nimros ataupun Abah Uman, tengok kat situ. Kalau dah subscribe, kalau dah selesai subscribe kat situ, boleh tengok dekat playlist dia. Boleh dapatkan kat situ ataupun dekat dengan Facebook. Baik, kita sambung. Pagi tadi kita dah selesai dengan sempurna insya-Allah. Walaupun laju-laju, ada sahabat kata laju Ustaz. Memang betul lah. Sebab sebenarnya untuk fi'il mudhari' majhul ni, naib fa'il, dari segi asasnya i'rab itu telah pun kita selesaikan sedikit keperluan dia pada perbincangan fa'il sebelum ini. Fa'il. Dan di situ ada i'rab fi'il bina majhul. Baik. Kita terus sambung insya-Allah pada muka surat 14 ya. Dhamir. Okey, sekarang ni. Ini tajuk kita pada petang ini, iaitu fi'il, naib fa'il, naibul fa'ili min asma'il isyarati. Naibul fa'ili min asma'il isyarati. Naib fa'il daripada isim-isim isyarah. Maksudnya, naib fa'il itu dalam bentuk isim isyarah. Isim isyarah itu adalah sebagai naib fa'il. Itulah kesimpulannya. Kita tengok. Nusiha. Nusiha hadha talibu. Nusiha hadha talibu. Nusiha bermaksud telah diberi nasihat. Telah dinasihati. Telah dinasihati. Baik. Telah diberi nasihat, telah dinasihati, hadza ini, at-talibu pelajar. Kalau terjemahan Melayu kita tak sebut ini kan. Kita sebut musyarul ilaih dia dulu. Isim yang selepas isim syarat tu. Ini pelajar. Maknanya telah dinasihati pelajar ini. Kalau telah dinasihati ini pelajar, macam orang daripada kita cakap dengan orang India lah kan, ini api kereta kan? Kita kata ini api kereta api kan. Nusiha dia adalah, kita tengok dari segi maknanya, telah diberi nasihat, telah dinasihati. Maknanya kita letakkan di pada terjemahan fi'il. Bagi fi'il bina majhul. Bagi fi'il bina. Kalau bina ma'lul, dan sebagainya. Saya telah memakan. Saya telah makan, saya telah memakan. Kalau saya kewi, ini telah dimakan. Di bermaksud terjemahannya adalah untuk fi'il majhul. Cuma dalam bahasa Melayu kadang-kadang fi'il bina ma'lum kita gunakan perkataan terjemahan di. Tengoklah kesesuaian bahasa mengikut sesuatu bahasalah. Dan untuk bahasa Arab tu tengok. Tetapi kalau yang betul dia bila maudhi dalam bahasa Melayu kita baru digunakan di. Contoh dekat dinasihati ini pelajar. Nusiha hadha talibu. Nusiha hadha talibu. Diberi nasihat. Maknanya ada yang memberi nasihat dan ada yang diberikan. Maknanya ada yang kena nasihat. Ada yang menasihati, ada yang kena nasihat. Cuba kita tengok dinasihati pelajar ini. Maknanya dia yang melakukan perbuatan nasihat atau dia yang menerima tempias perbuatan tersebut. Maknanya dia yang menjadi objek kepada perbuatan tersebut. Apa yang kita lihat adalah dia menjadi objek kepada perbuatan tersebut. Tetapi tidak disebutkan siapa pula yang melakukan perbuatan nasihat ini. Maka oleh kerana tidak disebutkan,
perbuatan nasihat ini tidak disebutkan pelaku kepada perbuatan menasihati ini, maka ayat ini orang panggil ayat fi'il bina majhul. Fi'il bina majhul adalah setiap fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan orang yang melakukannya. Pada pelaku kepada perbuatan itu tidak disebut, maka disebut dipanggil fi'il itu sebagai fi'il bina majhul. Baik. Kita tengok. Baik. Hadza, kita tengok dekat sinilah dulu. Kita tengok pada bangkit i'rab. Nusiha fi'lun palang, madin palang, mabniyun lil majhuli palang, mabniyun alal fathi. Bilah tak palang. Hadza ismu isyaratin palang. Tak boleh baca dengan ismun. Ismu isyaratin baru palang. Mabniyun palang. Ala sukuni palang. Ataupun mabniyun ala sukuni baru palang. Fi mahalli raf'in palang. At-talibu badalun palang. Ataupun badalun lina ibil fa'ili baru palang. Itu lebih sesuai lah. Badalun lina ibil fa'ili palang. Marfu'un palang. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu palang adh-dhahiratu ala akhiri, ataupun kita kata wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Baik. Ini i'rabnya. Macam mana kita nak faham benda ni? Yang pertama, nusiha. Kita kata nusiha adalah fi'lun. Adalah kategori fi'il. Sebab tu kita kata palang dulu. Sebab kita nak cerita. Dia fi'il sebab apa fi'il? Sebab kalimah ini mengandungi makna perbuatan. Diberi nasihat. Maknanya diberi nasihat perbuatan lah. Kan? Asalnya memberi nasihat. Kemudian tak ada pula orang yang memberi nasihat, maka disebutlah diberi nasihat. Perbuatan itu sendiri dalam bentuk perbuatan ada memberi nasihat, tetapi tak disebutkan pelaku, maka disebutkan dia sebagai dalam bentuk majhul, iaitu diberi nasihat. Diberi nasihat. Kenapa dia jadi macam tu? Melayu punya terjemahan memang dia macam tu. Tapi kalau Arab dia fahamlah. Kalimah nusiha ini adalah fi'il. Kemudian madhi. Kenapa madhi? Sebab dari sudut masa ini kita kata fi'lun dari sudut kategori kalimah. Bila kita kata fi'il, maka kita kena tentu kalau dari sudut masa dia masa bila, maka kita kata masanya telah berlalu. Sebab itu kita kata madhi. Fi'lun madhin. Mabniyun, dia adalah mabni. Sebab apa? Mabniyun lil majhul. Dia kata mabniyun lil majhul sebab bentuk huruf ini, sebutan ini, sirah ni. Sirah, kita kata sirah. Sirah lebih tepat Sirah ini, sirah nusiha adalah sirah mabni lil majhul. Macam mana pula Ustaz sirah tu? Sebab setiap fi'il madhi yang mana awalnya huruf tamnya itu dhammah, kasrah sebelumnya, ini fi'il madhi, maka dia adalah mabni lil majhul. Kalau dhammah huruf pertama, huruf kedua akhir di kasrah. Kalau fi'il mudhari', dhammah yang pertama, fathah yang kedua akhir. Kalau madhi, dhammah yang pertama, kasrah yang sebelum akhir. Maknanya huruf kedua akhir itu kasrah. Itu adalah pattern majhul. Mabniyun lil majhul libena. Maksudnya pattern dia adalah pattern majhul. Kemudian mabniyun, kita kata lagi mabniyun, fi'il nusiha ini adalah fi'il mabni dan bukan mu'rab. Sebab apa? Sebab dia fi'il mudhari', fi'il madhi. Setiap fi'il madhi adalah kategori mabni. Fi'il amar kategori mabni. Fi'il mudhari' dia mu'rab. Asasnya
Secara dasarnya fi'il mudhari' adalah mu'rab. Lepas tu kita kata dia ni mabni. Apa maksud mabni? Apa maksud mu'rab? Mabni iaitu tak berubah. Bentuk dia macam tu lah. Mana bentuk yang mana? Huruf akhir tu. Keadaan huruf akhir tu tetap macam tu. Nusiha lah. Tak berubah. Kemudian dia mabni atas apa? Atas fathah. Sebab apa? Ha itu huruf yang terakhir. Maka untuk kita tentukan mabniun ala ham tu sebab apa? Ham tu maknanya atas apa? Kita kena tengok yang pertama cara dia untuk tentukan mabniun ala apa. Maka untuk apanya itu, pertama sekali langkah kita kembali kepada huruf asal kepada perkataan itu. Nusiha, ini memang huruf asal dia lah. Nanti kalau yang lain nanti kita akan berbeza dekat situ. Nusiha berarti huruf asal. Kita dapati huruf asal bagi kalimah, lepas tu cari huruf terakhir. Macam dekat sini ha. Tengok baris atau keadaan ha itu bagaimana. Macam dekat sini fathah, maka dia mabniun alal fathi. Kalau dia kasrah, mabniun alal kasri. Kalau dia dhammah, mabniun alal dhamm. Kalau dia jazam ataupun sukun, mabniun alal sukun. Itu cara dia. Untuk menentukan mabniun ala ham tu, tengok huruf akhir bagaimana keadaan dia tu, maka itulah dia yang kita katakan mabniun ala sekian-sekian. Mabniun yang kedua ni, ini bermaksud perubahan mabni dan mu'rab tu. Berubah tak berubah huruf akhir tu. Sedangkan mabni yang pertama, mabniun lil majhul, perkataan ini mabni bermaksud pattern dia, bentuk dia. Bukan bermaksud tetap ke tak tetap, bukan. Mabniun lil majhul bermaksud pattern dia adalah pattern majhul. Bentuk dia tu bentuk majhul. Sebab dhammah di awal, fathah, kasrah sebelum akhir. Hadha. Baik, hadha ni nusiha hadha at-talibu. Hadha i'rabnya adalah analisis dia. I'rab bermaksud analisis. Perinciannya adalah hadha ini kategori yang pertama ismu isyaratin. Dia adalah isim. Yang pertama kali kita kata dia adalah isim. Hadha termasuk dalam kategori isim. Baik, kalau Melayu kita kata ini. Seakan-akan kita menunjuk, kan? Kita faham, oh ini perbuatan lah. Sebab tu saya kata, kita kena faham bahasa pada ataupun berdasarkan kepada ahli bahasa ataupun bahasa itu sendiri. Jangan kita faham sesuatu bahasa berdasarkan bahasa kita. Bahasa asing kita faham secara bahasa kita. Nanti dia akan berlaku kesilapan. Contoh kita memahami ini kita kira perbuatan sebab kita menunjuk. Itu, ini, sana, maknanya kita menunjuk, kan? Tapi dalam bahasa Arab, perkataan itu, ini, sana, sini dan sebagainya adalah perkataan isim. Di sini kategori nama isim ini adalah isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarat. Itu kategori dia. Kemudian isim isyarah, bila kita kata isim isyarah, terus kita kata dia mabni. Sebab kita kata ismu isyaratin, apa pula bila isim isyarat? Dia mabni. Mabni. Maknanya dia tidak berubah. Sekarang ni dia tak berubah, berarti dia tetap di atas apa? Mabniun ala. Ni yang anak kata. Ahem ni. Kita tengok hadha alif. Alif mati. Sebab tu kita kata mabniun ala sukun. Oleh kerana isim isyarah ini, dia adalah satu kalimah yang berada selepas daripada fi'il madhi majhul. Yang berada selepas fi'il majhul. Tak kira lah madhi ke mudhari'. Asal saja isim isyarah berada selepas fi'il bina majhul, maka i'rabnya adalah sebagai naib fa'il. Ni, naib fa'il ni. Naib fa'il. Sebagai naib fa'il. Apabila naib fa'il, apa posisi dia dalam ayat ini? Nusiha hadha at-talibu. Hadha ni posisi dia sebagai naib fa'il. Ni, naib fa'il. Apabila naib fa'il, dia kedudukannya adalah menggantikan fa'il. Fa'il hukumnya marfu', naib fa'il juga adalah marfu'. Maka kita kata rafa'. Cuma kita tak boleh nak kata marfu'un diberikan tanda rafa' sebab kita tak boleh nak bagi tanda rafa' pada dia. Melainkan kita kena sebut fi mahalli. Sebab apa fi mahalli? Sebab dia mabni. Itu alasan dia sebenarnya.
kita sebut mabniun ala sukun fi mahalli. Sebab apa fi mahalli? Fi mahalli sebab dia adalah mabni. Kalau dia bukan mabni, dia perkataan murab, kita akan sebut dekat situ marfu'un. Itu beza dia. Selalu orang tanya pada saya, macam mana Ustaz? Marfu' kejap-kejap, marfu' kejap-kejap, fi mahalli. Fi mahalli sebab dia berkait dengan perkataan mabniun. Mabniun. Okay? Untuk isim isyarat dia adalah mabni, dan bila kita kata dia mabni, mesti kita sebut fi mahalli. Kalau dalam ayat ni yunsaru hadza, dia menduduki jawatan atau posisi kalimah hadza sebagai naib fa'il, menggantikan fa'il kerana fa'il tak sebut. Sebab apa tak sebut? Sebab boleh jadi dia dah diketahui, boleh jadi kita tak tahu, boleh jadi kita bimbang pada kita, boleh jadi kita bimbang terhadap dia. Itu alasan-alasan kenapa tidak disebutkan fa'il. Boleh insya-Allah kan. Ini sebenarnya sama je. Cuma at-talib dekat sini. At-talibu badalun. Hari itu kita ada satu kaedah kita sebut kan. Tak apa. Di sini ada baca dulu. Dia badal kepada naib fa'il. Badal kepada naib fa'il. Badal bermaksud gantian. At-talib dalam ayat nusiha hadzal talibu. At-talib di sini i'rab dia, analisisnya, perinciannya, dia adalah badal kepada naib fa'il. Naib fa'il di mana? Kalau naib fa'il, ni naib fa'il. Ini adalah naib fa'il. Sekejap ya. Dia adalah naib fa'il. Ni, hadza ni adalah naib fa'il. Jadi naib fa'il, kan tadi kita kata naib fa'il, hadza ini adalah isim isyarat, posisi dia adalah sebagai naib fa'il. Jadi at-talib dia badal kepada naib fa'il. Badal kepada naib fa'il. Marfu'un, diberikan tanda rafu'. Ini marfu' pula Ustaz. Tadi fi mahalli raf'in, di tempat rafu'. Memang betul. Sebab apa marfu'? Sebab dia adalah kalimah mu'rab. Macam hadza, dia isim isyarah. Isim isyarah, setiap kalimah isim isyarah dia adalah mabni, kecuali yang musanna. Dia baru mu'rab. Tak apa. Nanti kita akan tengok nanti. At-talib dia badal kepada naib fa'il. Naib fa'il apa dia? Hadza. Bila badal, dia bergantung kepada hukum ketetapan bagi mubdal minhu, atau kita kata dalam ayat ini dia adalah pengikut kepada hadza. Hadza ini dalam bab badal dia adalah mubdal minhu. Kan? Ini badal. Ini diikuti. Ya, yang menjadi ganti daripadanya. Maknanya pengganti dia, yang diganti adalah kalimah hadza. Baik. Dia adalah marfu' sebab isim mu'rab. Kalau kita kata marfu'un diberikan tanda rafu', kita tanyalah apa tanda rafu'nya? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih, dan di akhir tanda rafu' itu adalah dhammah. Dia apa ni? Tanda rafu'nya, tanda rafu' kepada kataan talib ini, apa tanda dia? Kita kata tanda rafu'nya adalah dhammah. Wa alamatu, dan tanda rafu'nya adalah dhammah az-zahirah, yang nyata, kelihatan, nampak di akhir dia. Baik, at-talib. Baik, sebelum ni cuba buka balik nota. Pelajar-pelajar banat tolong buka balik nota dalam bab isim isyarah, bab fa'il dalam isim isyarah. Fa'il dalam bentuk isim isyarah sebelum ni. Okey, cuba tengok Fatihah. Fatihah. Fatihatu. Ya, Ustaz. Baik, muka surat nota untuk isim isyarah dekat mana? Nota Muka yang surat. Ustaz bagi. Ustaz yang bagi itu. Muka surat 9. Pada muka surat 9. Baik. Apa nota yang diberi? Apa nota yang Ustaz bagi kat sana? Apa dia? Kalimah yang berada Ha, selepas isim isyarah disebut sebagai musyarun ilaih. okey. Kita kata apa? Kalimah yang berada, ya, hadza sebagai satu contoh, kita kata baik.
Hadza ini adalah kalimah ni. Setiap kalimah. Ini kepada sahabat-sahabat yang baru ikut, ini nota dia yang kena ambil. Poin dia gini. Setiap kalimah yang berada selepas isim isyarah adalah di i'rab sebagai badal. Badal ya, bukan bedal. Badal. Yang kedua, apa poin dia? Kalimah isim isyarah bergantung kepada musyarun ilaih dari sudut jantina dan bilangan. Kalimah isim isyarah, betul? Bergantung kepada musyarun ilaih. Bergantung kepada musyarun ilaih dari sudut jantina dan bilangan. Jantina dan bilangan. Baik, ahsanti. Lagi? Musyarun ilaih. Yang ketiga, musyarun ilaih adalah badal kulli min kul. Lagi? Atau badal mutabik. Atau badal mutabik. Lagi? Musyarun ilaih yang adalah berikutnya musyarun ilaih adalah badal yang mengikuti perkataan sebelumnya. Yang mengikuti perkataan sebelumnya. Okey. Sekira mutabik ya Ustaz? Ya. Badal kul min kul atau badal mutabik. Dia ada dua. Sama ya maknanya. Badal kan ada beberapa jenis, badal kul min kul atau disebut juga badal mutabik. Satu lagi badal ba'du min kul, satu lagi badal ghalat, satu lagi badal yang pasti tidak bedal lah. Baik. Setiap kalimah dia sebenarnya musyarun ilaih adalah badal. Setiap kalimah yang berada selepas isim isyarah adalah di Arab sebagai badal. Itu yang pertama. Sebenarnya nota dia kat ini ada tertinggal ni. Musyarun ilaih. Perkenalkan dulu. Musyarun ilaih adalah kalimah selepas isim isyarah. Itu dulu. Cuba percaya balik nota tu. Fatihah. Musyarun ilaih. Kita kata, yang pertama kita kata hadza sebagai contoh. Hadza ini adalah isim isyarah. Setiap kalimah yang berada selepas isim isyarah. Isim isyarah tu dah settle kita kata. Dah tahu dah makna dia. Mafhum dia. Okey, kita kata setiap hadza ni, hadza kan. Nusiha hadza. Nusiha hadza. Kita kata hadza ni adalah isim isyarat. Hadza. Kalau kita nak terangkan tadi. Isim isyarah. Kalau zalika sama lah juga nanti. Tilka keumpamanya tanika bermaksud kita kata kataan ini adalah isim isyarah. Lepas tu setiap kalimah yang berada selepas isim isyarah di i'rab sebagai badal. Kemudian musyarun ilaih adalah kalimah selepas isim isyarah. Musyarun ilaih itu adalah kalimah yang berada selepas kalimah yang berada
berada selepas isim isyarah. Setiap kalimah selepas isim isyarah dinamakan musyarun ilaih. Dan musyarun ilaih iaitu kalimah, setiap kalimah. Ni. Kalau kita nak asingkan mula-mula dari segi tertib dia, isim isyarah, seperti kita kata setiap kalimah musyarun ilaih ada kalimah yang berada selepas isim isyarah. Baru turutan dia betul. Cara kita nak terangkan. Hadza adalah isim isyarah. Musyarun ilaih adalah kalimah yang berada selepas isim isyarah. Setiap kalimah yang berada selepas isim isyarah adalah di-i'rab sebagai badal. Kemudian baru kita cerita setiap kalimah. Apa maksudkan setiap kalimah? Maknanya iaitu musyarun ilaih. Setiap kalimah, maknanya musyarun ilaih yang berada selepas isim isyarah adalah di-i'rab sebagai badal. Dan kategori badal apa dia? Badal kul min kul. Kalau kita nak kira dekat sini, poin yang berikutnya adalah kita kira i'rab. Musyarun ilaih adalah badal kul min kul atau badal mutabiq. Musyarun ilaih adalah mengikuti ini. Ada ayat yang tergantung lagi ni. Fatihah. Macam mana ni? Musyarun ilaih adalah badal, iaitu yang mengikuti perkataan sebelumnya. Dari musyarun ilaih adalah badal. Badal maksud yang mengikuti perkataan sebelumnya. Okey, itulah. Kalau kita kata dia badal ikut perkataan sebelumnya dari segi ketetapan hukum atau kaedah. Kaedah tata bahasa lah. Kalau sekiranya isim isyarah itu rafa', maka badal itu akan rafa' juga. Sebab itulah kita kata sekat sini at-talib badalun lina ibil fa'ili marfu'un. Sebab apa marfu'un? Sebab hadha adalah naib fa'il. Bila naib fa'il hukumnya dalam keadaan rafa', maka kita kena berikan hukum rafa' juga kepada badal. Jadi kita sebut kalimah isim isyarah bergantung kepada musyarun ilaih. Isim isyarah kita kata dia bergantung kepada musyarun ilaih. Ingat, hadza dia tergantung kepada at-talib. Dia tengok talib. Kalau talib di sini adalah talibah, maka dekat sini akan jadi hadhihi. Tidak hadza. Sebab itu kita kata kalimah isim isyarah bergantung kepada musyarun ilaih. Apa maksud musyarun ilaih? Iaitu kalimah yang berada selepas daripadanya. Dari sudut apa dia bergantung? Dari sudut jantina dan bilangan. Oleh kerana at-talib ini mufrad, maka dekat sini juga mufrad. Sebab tu hadza, bukan hadzani atau haula'i. Oleh kerana sini muzakkar, kena hadza, bukan hadhi. Hadza sebab satu at-talib dia adalah mufrad, yang kedua adalah muzakkar. Sebab tu guna perkataan hadza. Boleh? Boleh? Baik, ambil nota tu ni. Ini dulu. Salin ikut aturan ini salin ni. Hadza isim isyarah. Musyarun ilaih iaitu kalimah yang berada selepas isim isyarah. Setiap kalau yang dah tulis tu, yang dah tulis nota itu macam Fatihah kan. Kalau Fatihah tengok ada yang kurang, tambah. Kalau tak teratur, cara dia buat atur macam ni. Tulis sekali lagi ataupun letak nombor ya. Nombor 1 kalimah dia isim isyarah. Nombor 2 poin dia adalah musyarun ilaih. Kalau dah tergabung sebelum ni, letak nombor dia nombor 2. Musyarun ilaih adalah kalimah yang berada selepas isim isyarah. Sebab tu kita beritahu setiap musyarun ilaih iaitu yang berada setiap kalimah itu musyarun ilaih selepas isim isyarah adalah sebagai badal. Musyarun ilaih adalah badal kul min kul atau badal mutabiq. Badal kul min kul. Dalam bahasa Arab dia ditulis begini. Badal kul atau mutabiq. Lihat. Okey. Kat sini Ustaz nak tulis buku Arab ya. Tak apa. Tulis dulu, salin dulu sekejap. Badal ni badal kul
min kul atau badal mutabik. Kul min kul bermaksud semua daripada semua. Maknanya mutabik ni bertepatan. Maksud mutabik, maksud dia adalah ini, maksud dia tepat, serupa atau tepat. Sebiji. Sebiji ni bahasa inilah, sebiji macam rupa dia. Sebiji tu bukan sebiji dengan sebiji buah. Ya. Baik. Salin dulu. Dah siap beritahu. Kalau dah siap beritahu. Dah Ustaz. Baik. Seterusnya. Biasa saya. Ini anda clear dulu ya. Baik. Kita tengok. Kaedah yang kedua. Contoh. Kaedah. Contoh yang kedua. Cuba tengok. Kita tengok. Nusiha hadat talibu. Dah selesai. Kita tengok. Nusiha hadanit talibani. Pegang. Tadi kita kata isim isyarah bergantung kepada musyarut ilaih dari sudut jantina dan bilangan. Kalau 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, makna jawab mesti jamak. Siapa ikut siapa? Isim isyarah mengikut kalimah selepas tu, iaitu musyarut ilaih. Musyarut ilaih i'rabnya sebagai badal kul min kul atau badal mutabik. Sebab itulah isim isyarah kena sama. Sebab serupa, sebiji, seketul. Tengok dekat sini. Nusiha hadzal talibani. Ya. Baik. Kita tengok dekat sini nusiha. Sama je. Tadi pun nusiha juga kan? Tengok. Fi'il. Sama tak dengan bawah ni? Sama kan? Kalau sama, anda tak nak bincang dah. Kemudian kita tengok. Hadha ni. Tadi hadha. Dekat sini hadha ni. Apa beza? Nusiha hadzal talibu dengan hadzani talibani. Bezanya adalah di sini hadza ikut talib. Di sini hadzani ikut ini. Itu. Nusiha di sini nusiha tak berubah. Sebab apa? Sebab kita ada kaedah. Apa kaedah kita di awal dulu? Apa kaedah kita? Ini muka surat 14 kan? Apa kaedah kita? Kita tengok pada muka surat naib fa'il. Ini fa'il. Kita tengok pada naib fa'il. Apa kaedah dia? Ini kaedah dia. An-naibul fa'ili kita kata ya. Apa kaedah dia? Kaedah dia ni. Idza kana naibul fa'ili tasniyatan aw jam'an dhalla al-fi'lu al-mabni lil majhuli da'iman mufradan wa yutabiqu fi at-tadhkiri wat ta'nis. Apabila naib fa'il itu bilangan dia 2 atau lebih, maknanya musanna ataupun jamak,
dhalla al-fi'lu al-mabni lil majhuli daiman mufradan. Fi'il mabni majhul dhalla berterusan selama-lamanya mufradan dalam bentuk tunggal. Sebab itulah nusiha hadha talibu. Begitu juga ayat yang kedua, nusiha hadhani talibani. Walaupun dua orang hadhani at-talibani, fi'ilnya tetap mufrad nusiha. Sebagaimana kalau sekiranya nusiha hadha at-talibu. Mufrad tu munasabah kita kata nusiha mufrad. Tapi kalau hadhani at-talibani tetap nusiha juga. Kalau haula'i at-tullabu, tullab kan ramai, jamak taksir. Haula'i, okey, ulaika ke contoh dia, mereka itu kan. Sebab apa? Tapi tetap juga dengan guna nusiha. Dia tak jadi pula nusihu, tak, dia tidak begitu. Kaedah dia apabila naib fa'il dalam bentuk musanna atau jamak, maka fi'il mabni majhul kekal dalam bentuk mufrad, cumanya wa yutabiqu fit tadhkiri wat ta'nis, dia mesti sama dari sudut jantina. Nanti kita akan jumpa pada muka surat yang berikutnya. Kita tengok dekat sini surat yang berikutnya. Ini nusihah. Ini nusihah juga. Ini nusihah juga. Tapi bilangan jamak. Cuba kita kira. Nusihat. Ini dia start. Nusihat hadhihi at-talibatu. Sebab apa nusihat? Sebab hadhihi. Kenapa lah hadhihi Ustaz? Hadhihi ini sebab at-talibatu. Hadhihi ini dia bergantung kepada ini. Ini bergantung kepada ini. Dia jadi hadhihi sebab at-talibatu. Tapi nusihat, sebab apa nusihat? Sebab hadhihi. Bukan sebab at-talibatu. Kita tak boleh kata nusihat ni sebab at-talibatu Ustaz. Tak boleh. Sebab ini bergantung kepada ini. Sebab ini adalah sebagai naib fa'il. Dia bukan bergantung kepada badal. Ini tidak bergantung kepada badal. Badal yang bergantung kepada ini. Ini pula bergantung kepada ini. Nampak? Dia ada kaitan. At-talibah, dia meletakkan pergantungan kepada hadhihi dari sudut hukum dia. Dia kena baca at-talibatu, tak boleh ti atau ta sebab dia badal. Badal kena ikut mubdal minhu. Ini mubdal minhu, tapi dalam masa yang sama dia adalah kalimah isim isyarah. Kalimah isim isyarah bergantung kepada musyarun ilaih dalam menentukan hadhihi atau hadha. Dia kena tengok dekat sini musyarun ilaih. Yang musyarun ilaih bergantung kepada hadhihi dari segi hukum dia pula. Oleh kerana sini rafa', maka sini pula kena rafa'. Nusihat dia kena ikut sini dari segi bilangan. Dari segi jantina, bukan dari segi bilangan. Kenapa ini tak ikut ini Ustaz? Sebab di sini adalah mubdal. Ini adalah mubdal minhu. Kalau mubdal ni badal, mubdal tak. Ialah disebut juga badal ataupun mubdal. Ni mubdal minhu. Okey? Kalau badal di sini, dia ikut hukum ni. Jadi yang ini kalau badal ni tak ada. Tak ada andai kata. Ini masih lagi dipakai. Nusihat hadhihi. Diberi nasihat. Ini orang ni. Siapa orang ni? Perempuan. Tak sebut talibah. Tak ada kalimah nusihat talibah ni tidak disebutkan pun tak jadi hal lah. Tak ada halangan lah. Tapi hadhihi kena sebut. Sebab itulah nusihat berpadukan kepada hadhihi. Hadhihi nak sebut hadhihi ke hadha, kena tengok perkataan selepasnya. Lepas tu dari segi ketentuan perkataan ini kena tengok pula kaitan dia dengan yang sebelum tu. Apa posisi sebelum ni? Apa keadaan dia? Rafa', nasab, khafad, jazam. Baik, kita tengok. Hadha ni at-talibani. Payahnya Ustaz, dia tak payah sebenarnya. Memang tak payah. Tapi kita kena tahu dari sudut macam mana skill dia. Cara nak faham tu. Senang je. Jangan risaulah bro. InsyaAllah. Nusiha hadani at-talibani. Nusiha dah settle. Sebab apa dah settle ataupun dah settle. Hadani ismu isyaratin. Palang. Naibu fa'ilin. Palang. Marfu'un. Palang. Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Palang. Li'annahu yu'rabu i'rab al-muthanna. Okey. Hadani ismu isyaratin. Dia adalah kalimah isim isyarat. Terus dalam fikiran kita bila isim isyarat, dia mesti mabni. Kita pun kata mabniyun. Salah. Dekat sini tak boleh kita kata mabniyun sebab isim isyarah asasnya adalah memang dia adalah merupakan kalimah yang mabni. Kecuali
pada ketika musanna. Itu kita kena tahu. Ketika musanna, isim isyarah menjadi mu'rab. Maka apabila mu'rab, kita kata dia marfu'. Sebab apa? Marfu' bukan mansub atau majrur. Sebab dia naib fa'il. Bila menaib fa'il, maka ketetapan hukum, kaedah bahasa Arabnya, dia berada dalam keadaan rafa'. Dia rafa'. Duduk dalam rafa'. Tapi kita tak boleh sebut marfu'. Sebaliknya kita kena, kalau dekat sini, memang bolehlah. Kita sebut dia marfu' sebab dia adalah isim isyarah tapi musanna. Kalau semata-mata isim isyarah macam dekat atas ni ada isim isyarah terus saja. Oleh kerana dia bukan tasniah, kita kata dia mabni. Sebab dia tetap. Tapi kalau isim isyarah musanna, isim isyarah musanna, dia adalah mu'rab, boleh berubah. Buktinya hadaini untuk nasab dan jazam. Ya, nasab dan khafat. Kita kata marfu'un. Kalimah hadha ni diberikan tanda rafa'. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi al-alifu. Tanda rafa' dia alif kat sini. Ada alif kan? Tanda rafa' itu adalah alif. Ni alif ni tercomok kat sini. Bainal zal dan nun. Okey. Li'annahu yu'raba i'rab al-musanna, sebab ini yu'rabu dah Ustaz, bukan i'rabah. Saya dah sebut sebelum ni, yu'rabu i'raba saya rasa lebih tepat sebab mengambil kira dia sebagai maf'ul mutlak kepada yu'rabu. Kalau kita kata i'rabu boleh juga dengan menganggap bahawa i'rabu ini adalah naib fa'il kepada perkataan kepada fi'il yu'rabu. Sebab yu'rabu majhul di sini jadi naib fa'il. Tapi kalau yu'rabu huwa i'raba, dia jadi maf'ul mutlak. Itu cerita lain. Takut ada orang kata Ustaz baca salah. Saya baca betul lah tu. Tapi baca i'rabu pun boleh. I'raba saya rasa lebih tepat kerana menganggap dia adalah sebagai maf'ul mutlak. Baik. Jadi hadza alif di sini adalah tanda rafa'. Baik. At-talibani dia badal. Cara renyih baca dia at-talibani badalun. Palang. Naibul fa'ili bagi naib fa'il. Sekejap ya. Sekejap. Bagi saya masa sekejap dalam 2-3 minit. Sekejap ya. Baik, sama lagi. At-talibani dia adalah badal. At-talibani kita kata dia adalah badal. Maksud badal adalah pengganti. Baik. Kenapa kita i'rab dia sebagai badal? Sebab dia berada selepas daripada perkataan isim isyarah. Setiap kalimah yang berada selepas isim isyarah dianggap sebagai musyarun ilaih. Setiap musyarun ilaih adalah badal. Kategori badal apa? Badal kul min kul atau disebut badal mutabik. Badal dia ada 4 kategori badal. Kul min kul atau badal mutabik, kemudian badal ba'du min kul, badal ghalat dengan badal ihtimal. Baik. Jadi badal dekat sini disebut talibani adalah badal dan fungsi kalimah talibani ini dia badal kepada naib fa'il. Badal naib fa'il. Naib fa'il tu mana? Hadza ni. Isim isyarah ini adalah sebagai naib fa'il. Kemudian oleh kerana dia adalah isim mu'rab. Isim biasa ya. Isim tasniah, maka dia rafa' lah. Dia adalah mu'rab.
Apa tanda rafa' dia? Alif. Mana alif ni? At-talibah, ba tu. Dan alif ni adalah tanda rafa' niyabatan anid dhammati. Alif ini adalah tanda rafa' sebagai ganti kepada siapa? Sebagai ganti kepada alif ni sebagai ganti kepada dhammah. Ketika dhammah at-talibu, bu ni nampak tak? Talibu. Kemudian itu ketika kata mufrad, ketika mufrad alif ini adalah dhammah. At-talibani, at-talibu. Dan at-talibu, at-talibani. Talibu seorang lelaki, seorang pelajar lelaki. At-talibani dua orang pelajar lelaki. Sebab itulah alif ini adalah tanda rafa'nya perkataan at-talib. Talib tu rafa'nya adalah alif. Sebab apa? Li'annahu musannan, sebab dia adalah kalimah musanna. Bilangan dua. Dia adalah bilangan dua. Wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu musannan. Kerana ia lafaz talibani ini adalah lafaz musanna. Kemudian kita tengok dekat sini at-talibah, ba alif tu tak apalah Ustaz. Dia adalah ganti kepada tanda rafa'. Alif tu tanda rafa'. Kan dia tanda rafa'. Ganti kepada dhammah ketika mana dhammah tu mufrad, maka ketika musanna alif lah tanda rafa'. Cuma nun ni nun. At-talibah. At-talib kataan tu alif tu tanda rafa' dia. Baik. Nun ni wan nunu iwadun anit tanwin fil ismil mufradi. Nun adalah iwad. Iwad ni macam semalam anak kata perkataan sama makna dengan niyabah. Sama ya? Niyabatan dengan iwadun makna dia menggantikan. Nun adalah gantian kepada tanwin pada ketika isim mufrad. Macam mana nota ana sebelum ni? Macam mana faham? Nun ni ganti kepada isim mufrad. Baik. Notanya adalah begini. Kita kata kejap ya. At-talibani kita kata. At-talibani. At-talibani, taliban. Taliban sama dengan kita sebut sama dengan apa? Kita kata at-taliban lah. Sekejap. At-talibu sama dengan kita sebutan kita talibun, iaitu tidak ada alif lam. Talibun. Talibun sama dengan talibun. Kemudian kenapa pula at-talibu Ustaz? Sebab at-talibu ni at-talibu sebab apa? Sebab tak ada alif lam. Nampak tak? Okey. At-talibu kita kata. At-talibu bila tak ada alif lam dia bunyi talibun. Talibun sebutan dia talibun. Talibun sebenarnya bersamaan dengan talibun. Ada nun. Tetapi tanwin ya kita kata kat sini tanwin adalah gambaran kepada huruf nun yang mati, nun mati. Tetapi tak wujud pada rupa, cuma wujud pada sebutan. Itu maksud tanwin. Tanwin adalah gambaran, ibarah kata dalam bahasa Arab. Ibaratun an. Dia sebut ibaratun an. Ibaratun an bermaksud gambaran kepada nun yang mati.
talibun. Asalnya ada nun kat sini yang mati. Tetapi tak wujud pada rupa. Nun mati itu tak wujud dari segi rupa dia, dari segi bentuknya tak ada. Tak wujud pada rupa. Dari segi zahirnya tak nampak dari segi zahir dia. Cuma wujud pada sebutan. Sebutan ada nun, rupa tak nampak, kan? Macam Piramli sebut, walaupun diri kau tidak aku kenal, namun sambung. Kata Ahmad Nisfu, dia tak nampak. Tak nampak, tapi kena sebut. Ketika dia disebut, macam mana Ustaz? Nampak tapi kena sebut, tak beza macam mana? Maka untuk menggantikan nun mati yang tak nampak tapi kena sebut, maka diletakkan tanda gandaan. Gandaan baris. Selalu kita kata baris, kan? Baris apa? Kalau gandaan fathah, apa ni gandaan baris macam mana? Fathah, baris fathah. Macam mana? Saya tak boleh buat kat sini tanda fathah. Mana baris atas? Atas dia akan jadi macam mana? Jadi fathatain. Baris dua di atas. Taliban dia akan jadi. Taliban, kan? Kalau dhammah. Kalau kita kata dhammah. Dhammah. Baris depan. Maka dia akan jadi apa? Sini dhammatain. Ada dua. Tu sebenarnya yang tulis dua tu baris yang kedua. Tengok, dhammah macam ni. Tapi kalau dhammatain dia jadi terbalik. Dhammatain, tapi dalam Quran dia adalah kaedah-kaedah tertentu. Baris depan, baris dua di hadapan. Di hadapan. Kemudian kemudian kita kata kalau sekiranya kasrah, baris bawah, kasrah baris bawah, kan? Okey. Jadi dia akan jadi kasratain, baris dua di bawah, kan? Lepas tu yang ketiga, apa ni, sukunain. Ada sukunain, mati dia sekali je, tak ada dua kali baris mati. Satu lagi sebab isim mana ada sukun. Isim tak sukun. Jadi tiga inilah dia akan melibatkan tanwin. Anda baca lagi, at-talib sama dengan talibun. Kita tambah alif lam ni untuk memakrifahkannya. Jadi talibun, sebutan dia talibun, ada nun mati. Tanwin adalah dekat sini anda tak boleh bubuh baris tau. Sukun pada nun. Antum kena letakkan baris sukun dekat sini. Talibun, bun tu. Tanwin adalah gambaran kepada huruf nun yang mati tetapi tak wujud. Talibun, taliban, talibin lah kat sini. Tanwin adalah gambaran kepada huruf nun yang mati tetapi tak wujud pada rupa. Itu zahir tak nampak, cuma wujud pada sebutan. Untuk menggantikan nun mati yang tak nampak tapi kena sebut, maka diletakkan tanda gandaan baris. Baris kalau fathah, baris atas, jadi gandaan dia apa? Fathatain. Baris dua. Dua ni bermaksud ganda, kan? Gandaan ni. Okey. Baris dua atau gandaan. Baris dua di atas. Dhammah akan jadi, kalau dhammah maksud baris depan, jadi dhammatain, baris dua di hadapan. Kalau kasrah, baris bawah, kasratain, baris dua di bawah. Okey. Ini salin dulu boleh? Okey, salin dulu. Ke dah siap salin? Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Ada salin belum? Salin dulu. Dah. Okey. Nak tanya, kan Ustaz cakap tanwin kan, diganti tanwin untuk
untuk isim mufrad, betul tak? Tanwin pada ketika. Okey, macam dalam kes ni at-talibu dia isim makrifah kan? Ya. Dia bukan nakirah. So isim makrifah dia tak ada tanwin. Sebab tu anak tulis kat sini at-talibu. Hadza at-talibu. Dia adalah dalam bentuk makrifah. Bila dalam bentuk makrifah, sebab tu anak tulis talibun, asalnya talibun. Dia menggantikan isim mufrad ketika mana isim mufrad yang betul-betul, tak ada alif lam. Sebab tu anak tulis kat situ talibun. Bawah ni juga anak tak letak at-talibu. Sebab kalau ada alif lam dia takkan bunyi tanwin. Tanwin hanya akan bunyi ketika tak ada alif lam. Sebab tu anak letak kat sini talibun tanpa ada alif lam. Yang berikutnya talibun tak ada alif lam. Kalau ada at-talibu ada alif lam, dia takkan jadi tanwin kat situ. Baik, ketika at-talibani dia nak cerita bahawa nun itu adalah gantian kepada tanwin ketika mana kalimah ini dalam format mufrad. Maksud dia format mufrad mana? Mufrad yang biasa, tak ada alif lam. Perkataan itu. Baik. So maknanya kalau jumpa musyarah ilahi ni, maknanya kalau yang musanna ni, maknanya just ambil dia root word dia itulah balik. Kata dasar dia balik itulah. Talibu tu. Dia gini tuan. Setiap perkataan yang berada, mungkin boleh tulis nota yang lain. Setiap ini tulis ni. Ni apa nota dia lagi? Musyarun ilai adalah makrifah. Musyarun ilai dia mesti makrifah, tak boleh nakirah. Musyarun ilai adalah makrifah, dia tak boleh nakirah. Sebab itu hadani at-talibani. Kalau hadani talibani dia akan jadi mubtada khabar. Musyarun ilai adalah makrifah. Itu je. Jadi dia kena ada alif lam. Ketika alif lam musanna jamak tak ada tanwin. Yang ada tanwin adalah ketika isim mufrad. Jadi nun yang ada pada jamak mukminuna, nun itu. Dan juga pada ketika musanna mukminani, nun itu. Nun pada jamak dan nun pada mufrad musanna dia adalah merupakan gantian kepada tanwin pada ketika dia mufrad. Apa dia? Talibun dalam ayat ini. Tapi kalau at-talibu memang tak nampaklah dia punya tanwin dia. Nampak tak? Tak nampaklah dia punya tanwin dia. Sebab apa tak nampak tanwin? Kan dia ada alif lam. Hukum tanwin adalah untuk kalimah yang tidak ada alif lam. Tanwin dan alif lam adalah ibarat minyak dan air, takkan boleh duduk sekali, kan? Macam api dengan petrol, duduk sekali habis. Jadi musyarun ilaih, syarat musyarun ilaih, kita nak kata musyarun ilaih, dia mesti apa? Dia mesti makrifah. Sekarang kita bukan bincang tentang nun itu pada saat musyarun ilaih, tidak. Kaedah dia adalah setiap nun bagi kalimah musanna, setiap nun bagi kalimah jamak, nun itu adalah ganti kepada dhammah. Saatnya kalimah itu dalam bentuk mufrad. Dan dhammah itu ketika mufrad, mestilah mufrad yang tak ada alif lam. Sebab kalau ada alif lam, tidak akan berlaku tanwin. Nampak? Jadi ada sebab apa dah? Ada kata nun pada musanna dan jamak adalah ganti kepada tanwin. Ganti tanwin. Dan tanwin itu ketika mufrad kalau dia ada alif lam, mana dia ada tanwin lagi kan? Itu. Boleh faham? Kalau kurang jelas anda perjelaskan lagi sampai kata jelas semuanya insya-Allah. Boleh tak? Ada yang kurang jelas, ada ulang balik. Siapa tu? InsyaAllah. Boleh ya? Okey, salin dulu yang. Kita dah siap salin dah? Dah siap salin ke?
Banat dah siap salin belum? Nota yang sebelum ni juga. Ustaz. Dah. Baik, nanti boleh dapatkan pada rakaman ya, insya-Allah. Okey. Sekarang ni yang kita bincang adalah tentang nun. Cuba tengok. Dia akan jadi keliru kat sini. Cuba tengok. Anak kata mohon dekat sini. Nampak dekat sini. Baik. Ini kita kembali kepada sini. Okey. Anda clear kan? Cuba tengok. Dia akan jadi keliru dekat mana kat sini? Dia akan jadi keliru kat sini. Apabila kita kata hadani. Cuba tengok. Nusiha haula'i tullab. Haula'i sama juga. Dia musyarul ilaih. Kenapa nusiha tidak nusihat? Sebab nusiha ini adalah bergantung kepada haula. Haula ini muzakkar. Sebab apa dia muzakkar? Isim isyarah bergantung kepada musyarul ilaih sebab sini muzakkar. Jamak muzakkar. Maka haula muzakkar, di sini kena muzakkar. Kalau tidak dia jadi nusihat kalau muannas. Kalau ini muannas. Kenapa ini muannas? Dia ikut musyarul ilaih muannas. Tapi kat sini semua muzakkar. Tetapi nusiha dia bukan nusihu sebab kaedah dia fi'il bagi naib fa'il dalam bentuk musanna ataupun jamak naib fa'il itu dia kekal fi'il itu dalam bentuk mufradan selama-lamanya dalam bentuk tunggal. Wa yutabiqu cuma dari sudut dari sudut jantina saja. Muannats zakar dia kena sama. Ni. Kemudian kita tengok kat sini. Kita tengok di sini talibani. Kat sini kita tengok at-tullab. Tak apa lagi. Tapi kalau sekiranya jamak muzakkar salim. Contoh dia, katalah kat sini al-mu'minu. Ini, cuba tengok. Al-mu'minu. Sekejap ya. Al-mu'minu. Kita kata mu'minun lah. Mu'minun. Kemudian mu'minani. Kemudian mu'minuna. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna. Okey, cuba tengok dekat sini apa jadi. Kita kata, nun ni. Tengok. Sekarang ni mu'minun. Tanda rafaq dia apa? Dhammah. Kita kira. Kan? Mu'minun. Mu'minani, apa tanda rafaqnya? Alif tanda rafaqnya. Mu'minuna, apa tanda rafaqnya? Rafaqnya adalah waw. Ingat. Tanda rafaq adalah alif, dhammah atau alif atau waw. Kan? Ini dalam babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Habis. Kemudian kita tengok babu ma'rifatil i'rab lil raf'i arba'u alamatin. Kita kata ad-dhammatu wal alifu wan nunu wal alifu wan nunu wal waw, kan? Tak? Sebut nun dan waw. Alif, dhammah, alif, waw dan sebut nun. Ada 4. Walil raf'i walil dhammati fi wa dhammatu takunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Fi ismil mufradi wa jam'il mudzakkaris salimu, kan? Ataupun salimi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai' dan seumpamanya. Kita tengok kalau dhammah berkait dengan isim. Di sini isim alif pada isim tasniyah. Ini waw. Nampak? Waw. Waw adalah tanda rafa'. Alif adalah tanda rafa'. Dhammah adalah tanda rafa'. Nun ni nun. Nun inilah yang kita bincangkan tadi. Dia adalah ganti kepada tanwin. Ganti kepada tanwin pada ketika isim mufrad. Jangan keliru dengan nun. Ni tanwin. Nun ganti betul-betul. Nun ganti kepada nun tu ganti kepada dhammah. Ganti kepada tanwin. Salah. Nun ganti kepada tanwin pada saat kalimah dalam bentuk mufrad. Tapi kena ingat mufrad yang tak ada alif lam.
Baik, sekarang ini apa beza dengan yu'minuna? Yu'minuna. Baik. Yu'minuna. Kita kata yu'mina ni. Kan? Yu'minuna. Nah, ni. Yu'minuna, yu'minani, yu'minuna. Nun ni, nun. Ni nun apa ni? Adakah dia ganti kepada tanwin? Dia bukan ganti kepada tanwin. Ini semua, ini anak kata apa? Ini penting. Ini semua berkait dengan isim. Ini berkait dengan fi'il. Bila fi'il, ini fi'il ni. Yang tu isim. Bila isim, nun adalah ganti kepada tanwin. Tapi kalau ketika fi'il, nun adalah tanda rafa'. Pada fi'il, dia adalah tanda rafa'. Subutun nun. Lam yu'mina hazaf nun. Lam yu'minu hazaf. Buang nun. Sebab apa? Nun adalah tanda rafa'. Sebab apa anda tekankan sini? Sebab anda dulu pun keliru kat sini. Macam mana pula tanya tanwin pula? Anda tak perasan. Anda tak perasan. Apa maksud tak perasan kat situ? Bahawa perbincangan di sini adalah perbincangan yang atas ni, perbincangan tentang isim. Manakala perkataan di bawah ni, yu'mina ni, yu'minuna, dia perbincangan tentang fi'il. Bila perbincangan tentang fi'il, nun yang ada pada fi'il adalah nun tanda rafa', bukan nun gantian kepada tanwin. Ketika mufrad, sebab apa? Sebab fi'il mana ada tanwin? Yang ada tanwin adalah isim. Boleh faham tak? Abu Yunusu. Abu Yunus. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Faham kan? Dekat sini. Sebab dalam i'rab selalu kadang-kadang kita terlepas kat sini. Kita pun kata yu'minani, an-nunu tanwinun, apa ni, wan-nunu fi yu'minani. Kita atas dasar kita dah selalu hafal mu'minani, kita pun sebut yu'minani, nun niabatan anit tanwini fil ismil mufradi. Dia bukan fil ismil mufradi, dia bukan isim, dia fi'il. Maka nun pada perkataan yu'minani dan pada perkataan yu'minuna, dia adalah tanda rafa'nya fi'il tersebut. Kalau nasab dengan jazam, maka dibuangkan nun itu. Kalau khafat, ada tak? Khafat tak ada. Sebab khafat tidak berlaku kepada fi'il. Boleh? Okey. Kemudian kita berhenti sampai nusiha haula itulak, sama juga. Ini mungkin boleh sekejap ya. Salin dululah. Mungkin ada yang perlu salin tadi. Boleh salin insya-Allah ya. Nun ganti kepada mukmin, mukminani dengan mukminuna. Mukminuna dengan satu lagi. Yu'minu, bukan yu ni. Silap yang terakhir ni bukan yu, ini mukmin. Mukminani. Mukminuna, bukan yu'minuna. Bawah ni yang yu'min. Mukmin, mukminani, mukminuna. Mim, bukan yu. Dekat sini kalimah ni. Bawah ni yu'minu, yu'minani dengan yu'minuna. Boleh? Okey. At-tullabu badalun li naibil fa'ili marfu'un wa alamat raf'i ad-dhammatu zahiratu ala akhiri, sama saja insyaallah ya. Lepas tu nanti kita akan tengok nusihat hadhihi talibatu dalam pertemuan yang akan datang. Baik, boleh salin dulu sebelum kita tamatkan. Boleh salin, kalau dah siap boleh kita beredar insya-Allah dan kita sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Nanti boleh tengok boleh tengok dalam rakaman insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bertemu lagi insya-Allah dalam kesempatan yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.